Kadar pengangguran belia berumur 15 hingga 40 tahun catat penurunan. KKM laksana tinjauan kesihatan orang asli babitkan 21,000 responden. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Saya Sahih Samsudin. Berita wilayah Sabtu 16 Julai bawakan laporan terkini dari seluruh negara. Lintas langsung dari Sarawak, Sabah dan Selangor mengisi paparan petang ini. Terus setia selama sejam bersama berita wilayah. Kadar pengangguran dalam kalangan belia berusia 15 hingga 40 tahun di seluruh negara menunjukkan penurunan kepada 5.3% bagi suku pertama tahun ini. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, peratusan itu menunjukkan bilangan penganggur pada suku pertama tahun ini adalah seramai 585,000 orang, menurun berbanding 627,000 orang bagi tempoh yang sama tahun lepas. Jumlah ini dijangka terus menurun sekiranya kita mengambil tahu dan mengambil peduli pelbagai inisiatif serta program yang tersedia untuk golongan belia. Aspirasi dan pandangan belia adalah penting bagi kerajaan merangka hala tuju untuk masa hadapan negara. Apa yang dirancang hari ini akan diwarisi oleh belia-belia keluarga Malaysia generasi akan datang kerana belia pencetus revolusi masa hadapan negara. Beliau berkata demikian dalam ucapannya sempena sambutan Hari Belia Negara 2022 peringkat kebangsaan di Padang Pekan Tuaran, Sabah. Hari Belia Negara merupakan pengiktirafan kerajaan terhadap segala usaha dan kejayaan seluruh belia yang merupakan tunjang dalam pembangunan negara serta keutuhan keluarga Malaysia. Hampir 21.4% atau bersamaan dengan 7 juta daripada 32.7 juta rakyat Malaysia merupakan belia berusia antara 15 hingga 30 tahun, manakala belia berumur 15 hingga 40 tahun mencecah hampir 15 juta orang. Menurut Perdana Menteri, angka ini sangat signifikan sekaligus mempengaruhi setiap perancangan pembangunan negara. Sementara itu, bagi memastikan angka pengangguran belia terus menurun, kerajaan antara lain melalui kerjasama strategik dengan Kementerian Belia dan Sukan, Kementerian Pertanian dan Industri Makanan dan Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan memberi tumpuan lebih kepada pertanian bandar. Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, usaha itu merupakan strategi bagi meningkatkan penglibatan belia dalam sektor agro makanan selain program agropreneur muda. Tambahnya, sejumlah 8,000 usahawan muda telah menerima bantuan meliputi geran, pembiayaan, kursus jangka masa pendek, khidmat nasihat teknikal dan keuangan. Agro makanan memberi pendapatan lumayan kepada pengusahanya jika ia diurus dan diusahakan secara bersungguh-sungguh menggunakan teknologi terkini. Ia juga dapat menjamin kualiti pengeluaran yang boleh dieksport bagi membantu menambahkan hasil negara. Menurutnya lagi, penglibatan belia dalam sektor agro makanan akan diperkasa melalui pelaksanaan program Agro Job Fair at Maha 2022 pada bulan hadapan yang menawarkan 5,000 peluang pekerjaan oleh syarikat-syarikat yang menyertainya. Dalam pada itu, beliau menyeru graduan yang berminat serta golongan belia untuk merebut peluang pekerjaan dalam program ini. Sehingga 30 Jun lepas, sebanyak 9,766 pertubuhan belia telah didaftarkan di bawah Akta Pertubuhan Belia dan Pembangunan Belia 2007 dalam kurungan pindaan 2019 Akta 668. Daripada jumlah itu, 953 buah didaftarkan di Sabah dan di Tuaran sahaja terdapat 33 buah pertubuhan belia.
Selain itu, untuk memastikan suara belia didengari dalam membantu pembangunan negara, kerajaan akan melantik seorang senator mewakili Majlis Belia Malaysia di Parlimen. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, ia juga menunjukkan penghargaan kerajaan terhadap kepentingan belia dalam membina masa depan negara. Saya percaya dengan adanya wakil belia di dalam Dewan Negara, suara belia akan kita dengari secara direct, secara terus daripada wakil belia tersebut. Seperti yang saya katakan, masa depan negara ini bergantung kepada anda, warga belia. Beliau berucap sempena perasmian Hari Belia Negara 2022 peringkat kebangsaan di Padang Pekan Tuaran. Beliau turut mengumumkan peruntukan berjumlah RM1 juta kepada Majlis Belia Malaysia bagi tujuan pelaksanaan aktiviti persatuan-persatuan belia seluruh negara. Sebanyak 71 perkampungan orang asli akan terlibat dengan tinjauan kesihatan orang asli OAHS yang bermula 13 Julai hingga 13 September 2022. Menteri Kesihatan Khairy Jamaluddin berkata, tinjauan oleh Institusi Kesihatan Umum IKU dengan kerjasama Jabatan Kemajuan Orang Asli JAKOA itu merangkumi 4,700 buah rumah di 8 negeri iaitu Perak, Pahang, Kedah, Terengganu, Kelantan, Selangor, Negeri Sembilan dan Johor. Ia bertujuan mengumpul maklumat terperinci status kesihatan masyarakat orang asli dengan menggunakan pakai modul tinjauan kebangsaan kesihatan dan morbiditi NHMS. Bersama dengan kita pada hari 21,000 sampel yang kita ataupun responden yang kita sasarkan, dan dengan tinjauan ini kita akan gunakan tinjauan ini untuk kita merangkakan intervensi yang khususlah dari segi kesihatan awam, dari segi perubatan, agar perkhidmatan kesihatan yang diberikan kepada orang asli itu lebih evidence based. Sekarang ni kita berdasarkan kepada laporan di lapangan sajalah. Kita pergi ke lapangan, kita tengok dan kita akan bertindak. Tetapi dengan baseline ni kita akan dapat tahu keadaan sebenar kesihatan masyarakat orang asli. Beliau berkata demikian selepas menyempurnakan Majlis Perasmian OAHS di Dewan Komuniti Kampung Sahum, Kampar, Perak. Penubuhan pasukan khas jihad tangani inflasi antara usaha yang diambil kerajaan untuk menangani dan mengawal kenaikan harga barang dengan lebih berkesan. Ia menunjukkan keseriusan kerajaan untuk membantu keluarga Malaysia menghadapi cabaran peningkatan kos sara hidup pada masa kini. Penasihat Pertubuhan Mesra Pengguna Malaysia PMPM Datuk Seri Cheng Su Chai berkata, isu kenaikan harga barang bukan hanya berlaku di dalam negara sahaja. Ia merupakan isu global akibat perubahan iklim dan ketidaktentuan geopolitik yang turut disumbang oleh pandemik COVID-19. Justru semua pihak perlu menaruh keyakinan yang tinggi terhadap kerajaan khususnya melalui pasukan khas jihad tangani inflasi untuk mengatasi isu-isu yang berlaku. Kerajaan Malaysia sekarang tengah berfikir macam mana nak tolongkan rakyat-rakyat kita. So memanglah kerajaan sekarang memang banyak yang tolong dengan kita rakyat-rakyat. So fikir harap-harap lah semua penjajah apa harga nak macam mana naik sikit-sikit tak ada masalah lah. Kalau banyak memang tak boleh tahan lah. Pasal sekarang ni ekonomi, COVID pun tak habis lagi kan. Beliau berkata demikian kepada RTM di Sungai Petani, Kedah. Penubuhan pasukan khas jihad tangani inflasi merupakan usaha terbaik untuk membantu rakyat menghadapi cabaran peningkatan kos sara hidup dengan cara yang lebih efisien. Penubuhannya turut dilihat mengambil maklum pendapat di peringkat akar umbi. Wartawan Nur Ashikin Harun ada perinciannya.
Kerajaan kini menunjukkan keseriusan dalam membantu rakyat menangani permasalahan berkaitan inflasi dengan cara mengumpul maklumat menerusi kementerian dan agensi berkaitan bagi merangka strategi serta mengkoordinasi tindakan untuk perkara tersebut. Pensyarah kanan Fakulti Ekonomi dan Muamalat Universiti Sains Islam Malaysia USIM Dr. Umi Hamidatun Sofian Lee berkata, penubuhan pasukan itu lebih kolektif dan komprehensif dalam usaha menangani isu inflasi. Kita tengok untuk mengekang harga barang dan sebagainya, dan keperluan pelaksanaan badan yang baru ini saya lihat lebih kolektif, lebih komprehensif, dan juga pelaksanaannya lebih kita panggil lebih meluas lah jika dibandingkan, kerana dia juga menuntut peranan pengguna sebagai salah satu daripada input untuk diketengahkan. Itu yang penting. Sebab apa-apa pun bila berlakunya inflasi makanan dan juga perkhidmatan, peningkatan harga dan sebagainya, kesannya adalah kepada pengguna. Faktor geopolitik serta permintaan dan penawaran produk yang tidak seimbang di pasaran adalah antara punca kepada berlakunya fenomena inflasi. Justru langkah terbaik yang boleh dilakukan oleh rakyat ketika ini adalah terus berbelanja dengan tujuan merangsang ekonomi negara. Namun, perlu berhemah serta menitik beratkan aspek kehendak dan keperluan. Manakala bagi pihak peruncit, mereka dilihat sedang dalam proses melaraskan pengeluaran stok seiring dengan penurunan harga minyak masak sawit yang akan dilaksana. Selaku peniaga ataupun wakil peruncit, saya nampak usaha ni memang baiklah sebab boleh bantu rakyat dari segi kos sara hidup, barangan keperluan. Kita sekarang sedang menerima kemasukan stok dengan kos baru yang akan diumumkan kelak. So sekarang pihak pembekal dan pihak pasaraya sedang bekerjasama untuk mempercepatkan kemasukan stok. Penubuhan pasukan itu turut mendapat respon positif daripada keluarga Malaysia. Satu inisiatif lah oleh kerajaan, saya rasa yang baiklah, yang boleh terimalah saya, dan dapatlah pasukan tu kawal lah barang-barang yang naik fenomena macam tu kan. So saya setuju sangatlah dengan cara tu. Itu adalah salah satu langkah yang terbaik untuk kita, dan langkah terbaik dan pencapaian terbaik untuk kerajaan yang ada sekarang ataupun yang akan datang. Elok diteruskan. Kalau benda tu baik untuk rakyat, baik untuk semua, memang dialu-alukan dan kalau boleh disegerakan atau dikekalkan. Nurashkin Harun, RTM. 15 kesalahan melibatkan minyak masak dikesan hasil 675 pemeriksaan di bawah operasi ayam, telur dan minyak masak Ops ATM sejak 1 Julai lalu di Perak. Satu daripadanya membabitkan kes pembelian bersyarat terhadap pembelian minyak masak paket 1 kilogram bersubsidi di Parit Buntar. Menurut Ketua Pegawai Penguatkuasa KPDN HEP Negeri, Muhammad Aznan Shah Khalid, berikutan kesalahan itu pihaknya merampas 2,162 paket minyak masak bernilai RM5,405 daripada premis berkenaan. Kebanyakannya adalah kita syaki mereka telah mengedarkan minyak masak yang diselewengkan. Kes-kes tersebut masih lagi dalam siasatan kami, dan peringkat siasatannya adalah terlibat daripada pihak repacker iaitu pemborong dan juga projek. Dua pihak tersebut yang memang kita ada buat pemeriksaan dan siasatan. Ditemui ketika tinjauan sekitar Ipoh, beliau berkata setakat ini bekalan minyak masak di Perak masih terkawal dan mencukupi. Hanya 4 aduan diterima KPDN HEP berkaitan kekurangan bekalan di pasaran. Pada masa sama, pihaknya turut meminta syarikat pembungkusan minyak paket bersubsidi agar mewujudkan stok penimbal bagi mengatasi masalah tersebut. Inisiatif Menu Keluarga Malaysia disambut baik pengusaha makanan di Universiti Sains Malaysia Pulau Pinang dengan menawarkan menu nasi kandar dengan harga 1 lauk RM1. Pelaksanaan di bawah inisiatif Food Basket siswa Keluarga Malaysia itu sekaligus meringankan kos perbelanjaan penuntut universiti. Ikuti laporan wartawan Hamizah Mansur.
Pengusaha makanan nasi kandar RM1 Syahira Parvin Datuk Abdul Aziz berkata, makanan yang ditawarkan bermula dari harga RM1 termasuklah minuman. Katanya untuk mengekalkan harga di kala berlaku inflasi makanan menjadi antara cabaran terbesar dan pihaknya perlu kreatif mencipta menu dalam menangani masalah demikian. Berasa bertanggungjawab menyajikan makanan untuk dinikmati setiap pelanggan adalah prinsip asas pembukaan kedai makanannya. Masalah inflasi ni bukan Malaysia saja, secara global, betul tak? Dunia pun mengalami kemerosotan dan kemelesetan ekonomi. Jadi memang kadar inflasi meningkat sekarang ni. Kalau kita tengok barang memang secara automatik semua barang memang naik lah. Cuma kita perlu ada tanggungjawab, rasa tanggungjawab dan seboleh-bolehnya kita cubalah walaupun tak banyak untuk buat sedikit untuk kekalkan makanan pada harga murah supaya golongan-golongan yang terkesan sangat yang sampai tak mampu ni ada tempat yang dia boleh tujulah. Rata-rata pelanggan yang ditemui bersyukur dan berpuas hati dengan harga yang ditawarkan. Harga makanan RM1 ini sangat berpatutan, terutamanya kepada para pelajar yang mana sumber pendapatan tu tak semestinya stabil. So dengan adanya nasi kandar RM1 ni, insya-Allah sentiasa kenyang lah. Sekarang kan harga yang dah naik melambung kan. Sini kalau nak cari kedai RM1 memang susah. Kan dia berpatutan lah bagi saya lah. Dan boleh menjimatkan. Usaha murni pengusaha makanan menetapkan dan mengekalkan harga di tahap seminimum yang mungkin, khususnya kepada pelajar, wajar dipuji di kala negara bergolak dengan masalah inflasi. Hamizah Mansur, Berita RTM. Mempermudahkan proses pembayaran tuntutan subsidi supaya petani-petani ataupun peternak-peternak dapat menerima kemudahan ini tanpa banyak masalah. Antara yang telah diperbaiki, yang telah dilaksanakan ialah termasuklah membenarkan bayaran pendahuluan tuntutan khususnya bagi peternak-peternak kecil dan sederhana. Mana mereka diberikan peluang untuk mendapatkan bayaran pendahuluan sebelum tuntutan penuh diperolehi. Perkembangan negeri di bawah bayu, Kerajaan Sabah beri penekanan pembangunan modal insan, terutamanya belia dalam agenda pembangunan negeri. Rita Aloysius Malik di Kota Kinabalu ada perinciannya. Silakan Rita. Baik, sahih. Kerajaan Sabah akan terus memberi penekanan terhadap pembangunan modal insan, terutamanya golongan belia dalam agenda memacu pembangunan negeri. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor berkata, berpandukan tuntutan semasa disediakan kerajaan negeri, antaranya memperuntukkan sebanyak RM95.89 juta kepada Kementerian Belia dan Sukan Sabah dalam Belanjawan 2022. Jelas Datuk Haji Ji, peruntukan tersebut bagi melaksana pelbagai inisiatif pembangunan belia, terutama dalam program peningkatan kemahiran dan latihan semula. Tumpuan kita adalah kepada kebolehpasaran pekerja dan padanan bakat pekerjaan bagi melahirkan golongan belia yang berdaya saing. Ini adalah antara usaha kerajaan bagi merealisasikan hasrat belia yang ingin menyumbang kepada pembangunan modal insan, ekonomi serta kesejahteraan sosial di Sabah.
Beliau berkata demikian sempena sambutan Hari Belia Negara 2022 peringkat kebangsaan di Padang Pekan Tuaran yang disempurnakan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Dalam ucapannya, Datuk Hajiji memaklumkan kerajaan bersetuju memperuntukkan RM10 juta bagi memperkenalkan inisiatif baharu program iaitu program Skim Jaya Usahawan Belia Sabah Syabas. Inisiatif tersebut melibatkan bantuan kepada usahawan belia untuk memulihkan perniagaan yang terkesan akibat pandemik COVID-19 dan bantuan memulakan perniagaan. Sementara itu, sejurus selesai merasmikan sambutan berkenaan, Perdana Menteri berlepas balik ke Ibu Negara dari Terminal 2, lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu, KKIA, kira-kira 1.40 tengah hari tadi. Turut mengiringi beliau Ketua Menteri dan timbalannya, Datuk Seri Panglima Bung Mokhtar Radin serta beberapa Menteri Kabinet Negeri. Sambutan Hari Belia Negara 2022 peringkat kebangsaan yang berlangsung selama 3 hari bermula semalam di Padang Pekan Tuaran, kesempatan kepada belia Sabah menerokai peluang dan penciptaan pekerjaan. Perinciannya langsung bersama wartawan di lokasi, Zarid Sofia Daud. Baik, terima kasih Rita. Sambutan Hari Belia Negara 2022 peringkat kebangsaan hari ini menyediakan pelbagai aktiviti serta platform khas untuk para belia dalam memajukan diri mengikut pelbagai bidang. Dan antara program yang menarik diadakan di sini sebenarnya adalah program Youth Career atau Y Career, di mana program ini adalah program peluang dan penciptaan pekerjaan khas untuk golongan belia. Jadi untuk bercakap dengan lebih lanjut lagi tentang program Youth Career ini, bersama dengan saya adalah Puan Hartini Jabar, merupakan Pengarah Jabatan Belia dan Sukan Negara Cawangan Pembangunan Ekonomi Belia. Baiklah Puan, kita nak tahu juga apa sebenarnya program Youth Career ni? Okey, program Y Career ni atau Youth Career adalah inisiatif di bawah Jabatan Belia Sukan Negara, di mana satu mini carnival yang kita menyediakan platform kepada belia untuk mendapatkan maklumat berkaitan peluang dan penciptaan pekerjaan. Kalau di sini hari ini pertama kali sebenarnya konsep ni kita laksanakan di bawah KBS melalui pelancaran Hari Belia Negara peringkat kebangsaan 2022 hari ini, dan ini first time kita laksanakan bersama dengan melibatkan 30 agensi dan juga majikan yang menawarkan pekerjaan kepada belia. Ini adalah peluang yang terbaiklah untuk belia dapatkan maklumat ataupun maklumat berkaitan peluang pekerjaan. Baiklah Puan, saya dapat maklumat juga ada belia yang datang dan terus mendapat tawaran pekerjaan. Mungkin untuk sampai hari ini berapa ramai belia yang dapat pekerjaan terus ni? Okey, untuk yang saya dimaklumkan yang berdaftar di bawah My Future Jobs di bawah Pekeso, seramai hampir 400 yang berdaftar dan ada melebihi daripada belasan atau puluhan yang telah di-hire untuk bekerja directly. Maksudnya ada satu sesi dalam carnival ni, ada sesi temu duga terus bersama dengan majikan-majikan. Kita ada sediakan fasiliti untuk sesi temu duga dan ada yang telah di-hire. Baiklah, kita nak tahu jugalah harapan Puan kepada belia khususnya di negeri Sabah ini untuk program Y Career ni. Okey, harapan kami di Jabatan Belia Sukan Negara supaya belia-belia di Sabah dapat ambil peluang ni lah untuk mendapatkan pekerjaan, sama ada bekerja, majikan-majikan memang ada dia punya kriteria yang ditetapkan, dan ada juga usaha-usaha kita belia agar dapat mencipta pekerjaan, contohnya dalam bidang keusahawanan, bidang ekonomi digital dan juga pertanian. Jadi mungkin melalui maklumat atau platform yang disediakan ni, belia dapat input tu dan akhirnya mereka dapat dapat bekerja. Itu yang penting. Kita punya matlamat belia bekerja. So lebih menyumbang pada pembangunan ekonomi negara lah. Okey, terima kasih Puan atas perkongsian itu tadi. Itu dia bersama dengan Puan Hartini Jabar yang merupakan Pengarah Jabatan Belia dan Sukan Negara Cawangan Pembangunan Ekonomi Belia. Jadi kepada anda belia-belia di luar sana yang mungkin sedang mencari pekerjaan, apa kata datang di sini di Padang Tuaran ini untuk ikuti program Y Career. Mana tahu anda merupakan salah seorang yang terpilih untuk mendapatkan pekerjaan secara terus. Jadi sekian saja laporan saya untuk petang ini. Kembali kepada Rita di studio, silakan.
Terima kasih Sofia. Sempena majlis makan malam bersama pemimpin belia di Kota Kinabalu malam tadi, satu memorandum persefahaman MOU ditandatangani antara Majlis Belia Malaysia MBM, Majlis Belia Sabah MBS dan Dahlia Sentosa Sendirian Berhad. MOU itu bagi projek pendaftaran melibatkan 10,000 syarikat sendirian berhad dalam kalangan usahawan belia, selain menggalakkan belia memulakan perniagaan dalam sektor pertanian, perindustrian dan pelancongan. MOU ini ditandatangani Presiden MBM Muhammad Izzat Afifi Abdul Hamid dan Presiden MBS Abkari Fawaz Abekan. Sementara syarikat Dahlia Sentosa Sendirian Berhad diwakili setiausahanya Muhammad Yazid Muhammad Hanafia. Majlis disaksikan Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu bersama Menteri Belia dan Sukan Sabah Datuk Elron Alfred Angin. Di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Begitulah pegangan aktivis belia Sabah Muhammad Dihya Sahlan yang aktif dalam kesukarelawan dan pembangunan belia di negeri ini. Penonton setia berita RTM khususnya segmen dari Sabah pasti mengenali wajah jejaka berumur 32 tahun ini yang merupakan penyampai berita RTM Sabah. Ikuti bingkisan wartawan Nirona Newman mendekati insan muda berwibawa ini bersempena sambutan Hari Belia Peringkat Kebangsaan. Perkembangan dari negeri di bawah bayu. Berita seterusnya kita kembali ke Angkasa Puri bersama Sahih. Silakan. Terima kasih Rita di Sabah. Pandemik COVID-19 menjadikan generasi belia sebagai pengguna teknologi dan media sosial yang tinggi sehingga mereka menjalani kehidupan tidak aktif. Justru Malaysia Sports League MSL, sebuah inisiatif baru pembudayaan untuk bersukan khususnya bagi golongan belia sekaligus menggalakkan kembali belia dalam aktiviti sukan dan amalan gaya hidup sihat.
Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, MSL menyasarkan penyertaan 133,000 orang dan 2,232 program yang memberi manfaat kepada 5 juta penyertaan di seluruh negara. Menurutnya lagi, kerajaan percaya model baharu pembangunan belia 2030 yang sedang dirangka dapat direalisasikan sebagai agenda mutakhir bagi memperkasa elemen belia sebagai sumber dan aset negara. Dalam pada itu, beliau menyarankan kepada belia seluruh negara supaya merebut apa jua peluang yang disediakan sepanjang sambutan Hari Belia Negara 2022. Ini pula melibatkan aksi Liga Super di Stadium Likas, Kota Kinabalu malam tadi. Penyerang dari Argentina, Fernando Forestieri, terus mencipta sensasi apabila membantu Johor Darul Takzim JDT meraih kemenangan 2-1 menewaskan Sabah FC. Dalam perlawanan tersebut, menyaksikan tuan rumah terlebih dahulu mendapatkan jaringan menerusi Park Se-su pada minit ke-19. Jaringan tersebut berjaya menggembirakan penyokong tuan rumah, namun situasi tersebut tidak kekal lama. Juara bertahan JDT mula mempamerkan kebangkitan apabila dapat menyamakan kedudukan pada minit ke-26 menerusi penyerang berbisanya Forestieri. Kedudukan 1-1 menjadikan aksi di separuh masa kedua lebih sengit apabila masing-masing cuba mendapatkan jaringan. Perlawanan akan tamat dengan keputusan seri, namun sepakan percuma yang dimanfaatkan oleh Forestieri telah meranapkan impian Sabah FC apabila bola gagal diselamatkan penjaga gol Khairul Fahmi Cik Mat, sekaligus menyaksikan JDT pulang dengan kemenangan 2-1. Kita ke Bumi Kenyalang. Sasaran Sarawak untuk menjadi negeri pengeksport bersih produk makanan dan pertanian antara fokus hari ini. Perinciannya bersama Buma Wen. Silakan Buma. Baik, terima kasih Sahi. Selari dengan hasrat itu, Kerajaan Sarawak bersedia merangka dasar yang betul ke arah menjadi negeri pengeksport bersih produk makanan dan pertanian yang akan memberi kesan positif kepada ekonomi Sarawak menjelang 2030. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng optimis ia akan dicapai menerusi sumber yang dimiliki Sarawak termasuk tanah luas, kemahiran dan kuasa elektrik yang murah yang akan mengurangkan kebergantungan import produk seperti baja dan bahan mentah. Ke arah itu, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari menjelaskan Sarawak memerlukan lebih banyak pelaburan bagi meningkatkan ekonomi negeri dan akan terus mencari jalan untuk menambah pelaburan khususnya dalam sektor pertanian. Beliau menambah Sarawak juga memerlukan pendekatan baharu dalam sektor pertanian dengan penubuhan agropark yang akan dilengkapi dengan infrastruktur di bawah strategi pembangunan pasca COVID-19 2030. Selain itu, beliau berkata kampus penyelidikan juga diwujudkan yang akan dilaksanakan oleh Universiti Teknologi Swinburne dan Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS bagi menjalankan penyelidikan mengenai cara baharu pertanian dan industri hiliran. Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng berkata demikian pada majlis sambutan peringatan Hari Anti Dadah Kebangsaan dan program jualan terus dari ladang keluarga Malaysia Negeri Sarawak 2022 di Dewan Datuk Patinggi Ali di Gedong. Jabatan Tanah dan Servis Sarawak JTS memenangi anugerah pencapaian khas dalam GIS SAG pada persidangan pengguna S3 2022 yang berlangsung di San Diego, California baru-baru ini. Menerusi siaran akhbar Jabatan Tanah dan Ukur, baru-baru ini anugerah ini diberikan oleh pengguna tapak ukur di seluruh dunia untuk mengiktiraf kerja cemerlang dengan teknologi GIS. Projek Electronic Land and Survey Information System ELASIS dan Mobile LASIS telah dipilih untuk menerima anugerah daripada lebih 100,000 pencalonan yang lain. Dalam persidangan tersebut, pengguna S3 2022 meraihkan beberapa inisiatif inovasi digital yang paling berjaya merentasi pelbagai industri di seluruh dunia dan Jabatan Tanah dan Servis Sarawak adalah antara pemenang global yang diiktiraf. Anugerah Prestis SAG tersebut diterima oleh Timbalan Premier Sarawak Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan daripada Presiden S3 Jack Denjamon yang turut diiringi oleh Timbalan Menteri Sumber Asli dan Perancangan Bandar Datuk Len Talif Saleh. Sebelum ini, Jabatan Tanah dan Servis Sarawak telah pun menerima anugerah yang mengiktiraf ELASIS dan Mobile LASIS yang mewujudkan pejabat maya sehenti untuk mengubah sistem penyampaian perkhidmatan jabatan itu secara digital dengan misi membawa pejabat ke setiap pintu rumah.
Antara anugerah lain ialah Anugerah Geo Innovation Asri Malaysia 2021, Anugerah Inovasi Perkhidmatan Awam 2020, Anugerah Persatuan Kreativiti dan Inovasi Malaysia 2020 dan Anugerah Kecemerlangan Dunia Geospatial. Mempunyai keluasan tanah seluas 12.4 juta hektar dengan populasi bertaburan 2.9 juta di 12 bahagian, 45 daerah dan 24 daerah kecil, Elasis menyediakan maklumat tanah penting, lokasi geografi dan sempadan kadaster disepadukan dengan GPS dan peta asas imejan untuk menyediakan perkhidmatan pantas, tepat dan boleh dipercayai melalui platform yang selamat dan mudah digunakan yang boleh diakses di mana-mana pada bila-bila masa. Pengguna berdaftar meningkat 108% daripada 17,668 kepada 36,738. Urus niaga dalam talian menunjukkan peningkatan sebanyak 42% daripada 180,770 kepada 257,421 dan seterusnya kutipan hasil dalam talian meningkat sebanyak 147% daripada 3,161,765 kepada 7,823,934 ringgit pada 2021. Perkhidmatan Awam Negeri Sarawak terus memainkan peranan penting dalam mengalas cabaran ke arah merealisasikan agenda pembangunan negeri, seterusnya menaik taraf Sarawak sebagai sebuah negeri maju menjelang tahun 2030. Menurut Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah, dalam sektor pelancongan, Jabatan Muzium Sarawak JMS berperanan besar dalam memelihara warisan serta budaya selain mendorong penglibatan komuniti setempat. Jelasnya ini adalah selari dengan hasrat kerajaan negeri untuk menjadikan Sarawak sebagai destinasi utama ekopelancongan dan acara perniagaan sekaligus menggalak pelaburan serta pembangunan sektor pelancongan secara berterusan. Beliau percaya dengan kemasukan pelancong luar dan domestik susulan pembukaan sempadan dalam fasa endemik selain pertambahan jumlah penerbangan ke Sarawak, JMS akan mengambil peluang ini untuk menyediakan perkhidmatan berkualiti dalam bidang permuziuman, pemeliharaan khazanah serta mendidik masyarakat baik dari dalam maupun luar Sarawak. Tambahnya, kerajaan negeri menerusi JMS kini bergiat dalam merancang pembangunan lebih banyak muzium di seluruh negeri bermula dengan perasmian Muzium Limbang pada Ogos tahun ini selain pembangunan Muzium Seri Aman pada tahun depan. Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berucap merasmikan Majlis Penghargaan dan Anugerah Perkhidmatan Cemerlang tahun 2021 Jabatan Muzium Sarawak yang berlangsung di Kuching. Program perkemahan tahunan The Great Escape TGE 2022 anjuran Universiti Kertin Malaysia bertujuan menggalakkan pelajar dari sekolah menengah dan universiti itu mengambil bahagian dalam aktiviti kokurikulum serta pendidikan di luar kelas. Program itu diadakan bermula pada 15 hingga 17 Julai. Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shen berkata menerusi program itu, pelajar dapat merasai pengalaman sebenar kehidupan selain berpeluang mempelajari pelbagai ilmu kemahiran seperti kepimpinan, pemikiran kritikal, komunikasi dan kerja berpasukan. Tambah beliau, setelah lebih 2 tahun tidak dapat mengadakan aktiviti luar disebabkan pandemik COVID-19, beliau mahu para pelajar memanfaatkan program ini supaya dapat berinteraksi dengan pelajar universiti. Selain menimba pengalaman hidup di kampus serta berpeluang menikmati kemudahan yang ada di universiti berkenaan. Beliau berkata demikian pada majlis perasmian program itu di Miri. Perkemahan ini menyasarkan pelajar sekolah menengah dari tingkatan 3 hingga 5 untuk mendapatkan sedikit ruang daripada jadual yang padat dan kesibukan dengan tugasan sambil mengembangkan kemahiran insaniah mereka. Seramai 86 orang peserta dari 7 buah sekolah menengah di Miri menghadiri program 3 hari 2 malam ini. Baik saudara, sekian berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Sahi di Angkasa Puri. Silakan Sahi. Terima kasih Buma. Seterusnya, kita ikuti dahulu laporan cuaca semasa di seluruh negara bersama Pegawai Met Malaysia Wan Muhammad Hafiz Husin. Silakan. Baik, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Baik, laporan cuaca pada petang ini kita lihat terlebih dahulu paparan carta angin. Pada ketika ini, rantau negara kita menerima pengaruh angin daripada arah barat daya dan juga baratan dengan kelajuan yang agak sederhana, sekitar 20 hingga ke 30 km sejam.
Dengan keadaan angin yang kurang signifikan, buat masa kini Met Malaysia tidak mengeluarkan sebarang amaran angin kencang serta laut bergelora di mana kawasan perairan di rantau negara kita buat masa kini. Baik, kita akan terus kepada paparan gemerada bagi melihat keadaan cuaca semasa pada ketika ini. Seperti diramalkan, kebanyakan negeri di semenanjung Malaysia alhamdulillah tiada hujan berlaku kecuali di negeri Pahang. Kebanyakan negeri daripada Perlis sehingga ke negeri Johor buat masa ini tiada hujan berlaku. Di negeri Pahang sahaja yang hujan melibatkan daerah Bera, Temerloh, Pekan, Rompin dan juga Kuantan. Yang kita jangkakan hujan ini akan beransur-ansur reda menjelang ke lewat petang nanti. Keadaan yang serupa juga berlaku di negeri Sabah yang mana pada ketika ini hanya di bahagian pantai barat sahaja buat masa ini sedang mengalami hujan di satu tempat. Di bahagian Sandakan buat masa ini dalam keadaan yang agak mendung. Bagi Tawau, Kudat dan juga pedalaman buat masa ini tiada hujan berlaku. Baik, bagi negeri Sarawak buat masa ini hujan berserta petir di satu tempat kini sedang berlaku seperti diramalkan kerana angin bertiup dan ianya berkumpul di kawasan ini dan ianya adalah kondusif bagi pembentukan awan aktif. Baik, di negeri Sarawak pada ketika ini hujan berserta petir kini sedang berlaku di bahagian barat yang mana ianya lebih tertumpu di bahagian Sibu, Seri Aman dan juga di bahagian Kapit di bahagian tengah dan di bahagian barat melibatkan di bahagian Kuching, Serian dan juga Samarahan. Hujan ini kita jangkakan boleh berlanjutan sehingga ke awal malam nanti. Dan bagi anda untuk mendapatkan informasi yang lebih terkini, anda boleh layari laman sesawang kami di www.met.gov.my ataupun boleh muat turun aplikasi My Cuaca ataupun serta terus ke Facebook, Instagram, Twitter dan juga YouTube. Baiklah, sepisah kita lihat ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia. Saya Wan Hafiz. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Majlis Agama Islam Selangor MAIS tampil hulur bantuan kepada penduduk terjejas banjir di Baling. Itu antara perkongsian dari Selangor hari ini. Perinciannya bersama Samsia Samsi. Silakan Sam. Ya Syahir. Prihatin dengan nasib penduduk terjejas banjir di Baling Kedah, Majlis Agama Islam Selangor MAIS tampil menghulurkan sumbangan RM120,000. Sumbangan itu meliputi peruntukan daripada Baitul Mal MAIS dan Yayasan Islam Darul Ihsan iaitu anak syarikat MAIS. Boleh dikatakan semua majlis-majlis agama Islam negeri-negeri lain membantu Selangor semasa Selangor dalam kesusahan. Jadi sekarang sampailah masanya kita jangan lupa pertolongan orang kepada kita. Jadi apabila Kedah mengalami banjir di Baling yang mengakibatkan 3 nyawa, beberapa buah rumah dihanyutkan dan sudah pasti banyak harta benda yang rosak, mengalami kekurangan makanan dan sebagainya, Selangor sentiasa mengenang jasa, mengenang budi orang tolong kita semasa kita susah. Jadi sekarang kita mesti tolong mereka balik dalam keadaan mereka yang kesusahan. Itu prinsipnya yang kita pegang.
Beliau berkata demikian selepas pelepasan konvoi kumpulan MAIS bersama agensi dan anak syarikat MAIS ke Kedah yang diketuai Setiausaha MAIS Dr. Ahmad Syahir Makhtar di Shah Alam. Seramai 1,364 kedai akaun diberkas selepas terbabit dalam sindiket penipuan di Selangor sepanjang 6 bulan pertama tahun ini. Ketua Polis Selangor, Dato' Arjunaidi Mohamed berkata, kesemua suspek terdiri daripada 928 lelaki dan 436 wanita. Iyalah, sebahagiannya adalah suri rumah. Itu kita nak kempen, kita kalau boleh yang scammer punya kempen ni kita nak pergi pada suri-suri rumah juga. Okey, yang ni especially dalam kes-kes tertentu, terutama sekali kes-kes yang melibatkan penipuan, misalnya yang menyamar lembaga hasil ataupun bank dan sebagainya kan. So ini dia banyak dia pergi kepada suri rumah. Dia pergi pada suri rumah. Kenapa pergi suri rumah? Mungkin dia melihat mereka ni soft target, terutama suri rumah ataupun dia pergi pada wanita lah. Beliau menyatakannya semasa majlis perasmian Taman Angkat Skuad Aman Wanita Kontingen Selangor di Taman Penggawa, Kuala Selangor. Projek penanaman fertigasi buah rock melon antara latihan kemahiran vokasional di bawah modul iPule Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK di Pusat Pemulihan Penagihan Narkotik Puspen Dengkil Sepang. Seramai 10 orang klien AADK berjaya mengusahakan kira-kira 2,000 buah rock melon dengan keluasan ladang setengah ekar. Menurut pengarah Puspen Dengkir, Ruzi Liza Ibrahim, aktiviti tahunan ini dilaksanakan bagi klien yang sedang mengikuti program rawatan dan pemulihan di pusat ini. Untuk pengetahuan, memang kita laksanakan projek Rock Melon ni sebagai salah satu terapi kerja lah, ataupun kita panggil latihan vocational kepada klien-klien yang sedang mengikuti program rawatan dan pemulihan di Puspen Dengkil. Dalam model iPulih ni, ini adalah salah satu aktiviti lah di mana kita terapkan kemahiran-kemahiran pertanian untuk klien kita ni. Kita bekalkan bila dia keluar nanti ada skill dan dia sendiri pun boleh gunakan skill tu nanti untuk dia menampung dia punya kehidupan dan kerja dengan aktiviti pertanian. Jelas beliau, klien AADK yang terlibat dalam projek pertanian ini menunjukkan perubahan sikap yang positif, lebih bertanggungjawab, berdisiplin ketika melaksanakan tugas. Beliau berkata demikian menerusi program Jom Petik Rock Melon di Puspen Dengkil. Tambah Ruzi Liza, selepas 75 hari melalui proses penanaman buah rock melon, AADK Puspen Dengkil turut memberi peluang kepada orang awam memilih, memetik dan membeli buah rock melon yang diusahakan klien AADK. Sekian perkongsian bahan berita dari Selangor. Kembali bersama Syahir untuk paparan seterusnya. Terima kasih, Sam. Polis menasihatkan masyarakat tidak menyertai sebarang aktiviti perhimpunan menyalahi undang-undang. Jika ingkar, tindakan tegas boleh dikenakan kepada individu terlibat. Ketua Polis Negara Tan Sri Akril Sani Abdullah Sani berkata pihaknya mengesan sebaran video di internet mengajak orang ramai menyertai perhimpunan. Perhimpunan bercanggah undang-undang boleh diambil tindakan mengikut Akta Perhimpunan Aman 2012. Pemantauan dilaksana pasukan bagi memastikan situasi keselamatan negara tidak terjejas. Wanita yang dipercayai memukul suaminya hingga mati di Johor Bahru semalam direman 7 hari bermula hari ini hingga 22 Julai depan untuk membantu siasatan. Perintah reman dikeluarkan penolong kanan pendaftar Mahkamah Magistrate Johor Bahru, Melody Woon Zi Mun. Suspek tiba di mahkamah kira-kira pukul 8.45 pagi.
Perintah reman bagi membolehkan siasatan dibuat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Bagi kes positif dadah, wanita itu turut disiasat mengikut Seksyen 15-1-A Akta Dadah Berbahaya 1952. Semalam, Ketua Polis Johor Bahru Selatan ACP Raup Selamat dalam kenyataan berkata, bangsa berusia 44 tahun cedera di muka dan kepala dipercayai diserang dengan objek tumpul. Suspek mempunyai 3 rekod jenayah lampau iaitu 2 kes dadah dan 1 kes jenayah mendatangkan cedera. Motif pembunuhan dipercayai suspek di bawah pengaruh dadah. Sementara itu, susulan penahanan wanita yang disyaki membunuh suaminya, seorang lelaki warga tempatan berusia 52 tahun ditahan di Majidi Johor Bahru 10 malam tadi. Menurut Ketua Polis Johor Bahru Selatan ACP Raup Selamat, suspek merupakan rakan wanita berkenaan. Suspek positif dadah jenis metafetamin dan amfetamin serta mempunyai 5 rekod lampau iaitu 2 berkaitan dadah, 2 lagi jenayah dan 1 kes jenayah komersil. Kedua-dua suspek di bawah pengaruh dadah dan dipercayai menjadi motif pembunuhan. Dia direman 7 hari bermula hari ini hingga 22 Julai depan mengikut Seksyen 117 Kanun Prosedur Jenayah. Siri Jelajah Agenda Nasional Malaysia Sihat ANMS diteruskan lagi dengan Perak menjadi lokasi ketiga selepas Melaka dan Perlis. Majlis Perasmian Siri Jelajah ANMS peringkat negeri Perak disempurnakan Menteri Besar Perak Datuk Seri Sarani Mohamad bersama Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin. Menurut Ketua Penolong Pengarah Kanan Jabatan Kesihatan Negeri Perak, Muhammad Amidun Awang Damit, sebagai mendukung intipati pembudayaan hidup sihat dan kelestarian persekitaran sihat, ANMS Negeri Perak mensasarkan peningkatan 10% literasi kesihatan dalam kalangan masyarakat. Kita harapkan 10% dalam tempoh 10 tahun ada peningkatan orang ataupun rakyat untuk celik kesihatan. Maknanya dia tahu kesihatan, meningkatkan literasi kesihatan. Dan yang kedua, kita ingin menurunkan 10% budaya tidak sihat, budaya hidup tidak sihat. Ya, akhirnya sekali ialah berkenaan dengan kitar semula. Ini kita mensasarkan dalam tempoh 10 tahun pelaksanaan ANMS ini, kita harapkan akan meningkat kadar kitar semula. Selain itu, Siri Jelajah ini turut dijadikan sebagai platform mengukuhkan jenama ANMS itu sendiri. Dan untuk menilai kepada kita punya indikator ni, sebenarnya kita telah menyediakan beberapa instrumen lah. Antaranya ialah kita akan membuat tinjauan kesihatan dan mobiliti kebangsaan. Instrumen yang akan kita gunakan untuk menilai indikator yang sebagai penilaian aras ni. Dan yang kedua, kita akan gunakan indeks budaya hidup sihat. Dan yang ketiga, kita akan gunakan laporan kitar semula dan juga instrumen-instrumen yang berkaitan. Siri Jelajah ANMS peringkat negeri Perak membuka tirai hari ini dengan lebih 10,000 pengunjung dijangka menghadiri program 2 hari itu. Tidak serik, seorang remaja yang pernah ditahan dalam op samseng jalanan minggu lalu ditahan sekali lagi awal pagi tadi oleh sepasukan pegawai dan anggota dari Bahagian Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik IPD Kota Setar di lokasi berlainan. Namun kali ini remaja berkenaan bukan sahaja dikenakan tindakan saman dan motosikal disita, malah remaja tersebut turut ditahan reman bagi tujuan siasatan di bawah Seksyen 42-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Ketua Polis Daerah Kota Setar ACP Ahmad Syukri Mat Akhir berkata, dalam operasi op samseng jalanan yang diadakan sekitar pukul 4 pagi tadi, sekumpulan remaja bermotosikal dikesan melakukan aksi menunggang secara berbahaya dan berlumba sesama sendiri di sepanjang Jalan Pegawai Persiaran Sultan Abdul Hamid.
Bagaimanapun, polis telah mengepung kawasan tersebut dengan menutup semua laluan di kawasan itu menyebabkan kesemua 60 motosikal ditunggang dan dibonceng oleh 80 individu gagal meloloskan diri. Hasil pemeriksaan, 85 keping saman telah dikeluarkan atas pelbagai kesalahan trafik. Manakala 5 buah motosikal disita untuk tindakan dan siasatan lanjut. ACP Ahmad Syukri menasihatkan ibu bapa supaya sentiasa memantau kegiatan anak mereka di luar, terutamanya pada lewat malam, agar tidak terjebak dengan aktiviti tidak berfaedah. Beberapa kaedah sedang dikenal pasti bagi menambah baik sistem pelupusan sampah di Terengganu. Ketika ini, tapak pengumpulan sampah sedia ada berdepan masalah pengurusan sampah dan sisa pepejal yang tidak terurus. Pengerusi Jawatankuasa Kerajaan Tempatan, Perumahan, Kesihatan dan Alam Sekitar Negeri, Dr. Alias Razak berkata, antara yang dicadangkan adalah menggunakan teknologi loji rawatan thermal incinerator. Menerusinya, sampah akan diasingkan dan sisa makanan akan diproses, manakala bakinya akan masuk ke pelupusan sampah. Selain pengurusan lebih kemas, sampah juga boleh dikitar semula dan dijadikan sumber pulangan wang. 60 hingga 70 juta ringgit setahun dibelanjakan bagi kerja-kerja pengurusan sampah di negeri itu dan kos meningkat 10% setiap tahun. Kerajaan sedang melihat kepada suatu sudut lain, itu nak menggunakan teknologi pula dah. Teknologi tidak lagi pakai orang panggil landfill saja, tapi mungkin dia gunakan incinerator atau apa-apalah. Yang teknologi moden hari ini ada yang guna sebagai chemical untuk melumpuhkan sampah ni. InsyaAllah dengan teknologi moden mungkin kita tidak perlu tanah yang besar, dan dengan peralatan ini akan memudahkan kita lah dari segi pengurusan dan mengurangkan penggunaan tanah. Keupayaan skuad bawah 19 negara muncul juara kejuaraan AFF di Indonesia pada semalam menjadikan bukti kejayaan Malaysia dalam menyusun program pembangunan bola sepak negara NFDP. Perkara tersebut disuarakan Timbalan Menteri Belia dan Sukan Senator Datuk Seri Tian Len Ke. Ini juga adalah kali kedua Malaysia meraih gelaran kejohanan tersebut selepas kali pertama pada 2018. So memang satu kebanggaan bahawa program kita berjaya. Dan ini menunjukkan juga kita bersedia, pelapis-pelapis kita sudah bersedia. Under 19 masa depan kita cerah. So kita harapkan dengan nekat, dengan latihan, dengan program-program yang ada, dengan kesungguhan semua orang yang terlibat dalam pertandingan bola sepak ni, kita boleh mencapai pencapaian yang lebih baik daripada sebelum ini. Sementara itu, Ketua Pengarah Majlis Sukan Negara MSN Datuk Ahmad Syapawi Ismail berpendapat momentum pembangunan program NFDP harus diteruskan. Daripada 2009 tau. So sekarang ni dah 2022. Maknanya program development memerlukan masa yang panjang. So mana this the right track lah. So kita kena keep on momentum tu. So dia akan berulang-ulang nanti kalau kita berjaya lah. So this is the way that development program. Dan ini maybe football dah tunjuk dah. Dan kita harap program-program sukan yang lain juga akan dapat diikuti dah, khususnya sukan-sukan yang Malaysia mempunyai sejarah pencapaian yang baik lah. Contoh badminton, hoki dan sebagainya. Berita Wilayah edisi 16 Julai 2022 berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita.rtm.gov.my. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia.